Didik TV KPM. Baiklah, Cikgu Masyita, kita nak teruskan pula dengan bahagian B, ERD. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. So, kita teruskan lagi contoh soalan untuk bahagian B. Okey, bagi soalan ini, calon diberi bahan rangsangan iaitu jadual, jadual penormalan ataupun jadual skema hubungan. Okey, daripada ini, calon diminta melukis ataupun bina ERD. ERD ni ialah entity relational diagram berdasarkan rajah yang ditunjukkan lah. Okey, so kita lihat. Okey, so bila bina ERD bermaksud murid kena lukis. So apa je perkataan bina murid lukis? Okey, lukislah menggunakan pensel dan pembaris dan pembarislah. Maksudnya lukis dengan betul ya, jangan lukis cincai-cincai. Okey, antara perkara penting, 5 perkara penting apabila murid diminta melukis ERD, iaitu pertamanya mesti ada entiti, yang keduanya mesti ada attribute, yang ketiga mesti ada hubungan, yang keempat mesti mempunyai kekardinalan, dan terakhir sekali, jangan lupa tandakan kunci primer. Okey, so berdasarkan gambar rajah ni, kita lihat, murid mestilah mengenal pasti yang mana satu item-item yang disebutkan ni. Okey, so kita lihat contoh jawapan yang kurang tepat. Okey, sebelum tu, sama juga seperti catat alih, okey, murid mesti menggunakan simbol yang betul. So, apakah simbol untuk entiti? Okey, simbol untuk entiti ialah segi 4. Okey, segi 4. Dan apakah pula simbol untuk attribute? Iaitu simbol oval. Okey, hubungan, iaitu simbol hubungan, iaitu simbol dalam bentuk diamond. Dan kekardinalan, murid perlu tulis kekardinalannya sama ada kekardinalan 1 ke banyak, 1 ke 1 atau banyak ke banyak. Dan jangan lupa untuk kunci primer, murid perlu gariskan. Okey, so kita lihat contoh jawapan murid. Okey, ini adalah contoh jawapan murid ya, berdasarkan gambar rajah tadi. Okey, kita lihat pada entiti murid dahulu. Pada entiti murid dahulu. Okey, kita kena pergi juga kepada gambar rajah ni. Okey, dalam gambar rajah yang diberi, dalam jadual ini tiada nama bagi nama jadual. Jadi, murid perlu memberi nama semasa melukis ERD. Pilihlah atau gunalah nama yang bersesuaian. Contohnya bagi ID jawatan dan jawatan. Mungkin entiti yang boleh wujud, murid namakan dia sebagai jawatan. Bagi ID tingkatan dan nama kelas, mungkin untuk kelas, nama kelas. Okey, entiti kelas. ID unit dan unit beruniform, murid namakan entiti uniform. Contohnya, dan di atas, mungkin murid boleh beri nama apa? Kita lihat. Ini contoh yang murid jawab. So murid namakan. Jawatan, kemudian ada murid, uniform dan kelas. Kemudian namakan juga attribute. So untuk attribute, pastikan murid menulis nama atribut seperti yang diberi dalam bahan rangsangan. Contohnya, ID jawatan, atributnya ialah jawatan. ID tingkatan dan nama kelas. ID unit ialah unit beruniform. Pastikan sama seperti bahan rangsangan. Pastikan sama. Itu penting ya. Ejaannya sama. Kalau ada underscore, kalau ada rapat, pastikan ejaan itu sama. Kemudian sama juga seperti tadi, garisan mesti bercantum
dan mesti ada hubungan. Ini hubungan dan kemudian ada kekardinalan. Okey, tapi jawapan ini ialah contoh jawapan yang kurang tepat. So kita lihat kenapa contoh jawapan ini kurang tepat. Okey, kerana nama atribut tidak sama. Maksudnya tidak sama seperti bahan rangsangan. So di mana? ID pelajar. Okey, kerana dalam bahan rangsangan diberi ID murid. So kat sini boleh menjejaskan markah murid. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ini juga contoh jawapan kurang tepat. Kerana apa? Kunci primer tidak ditanda dengan lengkap. So kunci primer mesti digariskan. So, bagi soalan ini, kita lihat ID unit digariskan. ID tingkatan digariskan. Tapi di mana yang tak digariskan? Kita lihat. Okey. Okey. ID jawatan dan juga ID jawatan ni, ID murid ni sebenarnya ialah juga ID murid tak ditanda. So, dua ini boleh menjejaskan markah. So, pastikan setiap kunci primer mesti digaris. Garis lurus. Okey. Seterusnya, kita lihat contoh jawapan yang kurang tepat ialah kardinaliti tidak lengkap. So, di mana? Okey, di sini ya. Hilang kuranglah markah ya, menjejaskan markah. Sebab tak dilabel. Apakah kardinaliti bagi ERD ini? Okey, so ini ialah contoh jawapan yang baik di mana menepati semua itulah menggunakan simbol yang betul, okey, melukis garisan hubungan dan juga melukis entiti, atribut, kardinaliti dan kesemua 5 yang disebutkan tadi itu dengan lengkap. Okey. Kemudian kita lihat satu lagi contoh yang juga berkaitan dengan ERD. Okey, bina skema hubungan berdasarkan ERD ini. Okey, so kita lihat jawapannya. Okey, so dekat sini kita lihat ini ialah entiti pelanggan, entiti bilik. So dekat sini kita tahu ada dua entiti ya, ada dua entiti tapi lihat ini ialah entiti terbitan ataupun associate entity. So kita lihat jawapan. Okey, ini adalah contoh jawapan kurang tepat di mana murid hanya menulis dua sahaja. Dua sahaja iaitu pelanggan. Okey, ini. So apa kunci primer dia? Okey, ID pelanggan. Okey, ID pelanggan dan kemudian nampak ejaan nama pelanggan dan alamat. Ini dah betul sebenarnya dah betul tapi kurang tepat. Bilik pula KP-nya ialah nombor bilik dan harga bilik. Okey, ini jawapan murid. Tapi kita ada jawapan yang lebih baik. Kita lihat contoh jawapan yang baik. Okey. So jawapan yang pertama dan kedua tadi sama betul, tapi sebenarnya di sini pun ada skema hubungannya iaitu tempahan di mana ini ialah entiti terbitan atau associate entity yang wujud hasil dari hubungan banyak ke banyak. Justru ini ialah skema hubungan yang murid boleh wujudkan iaitu di sini ID pelanggan ialah KPKA, nombor bilik ialah KPKA dan tarikh dan masa. Okey, baiklah itulah dia untuk bahagian BERD penjelasan daripada Cikgu Masyitah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Dan mungkin di akhir siaran kita ni mungkin ada kata-kata lah sedikit daripada Cikgu untuk para pelajar yang bakal menduduki sains komputer insya-Allah pada 9 Mac 2022. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, pada semua calon-calon SPM khususnya calon kertas 13770 mata pelajaran sains komputer, saya mengharapkan murid walaupun kurang daripada 2 minggu lagi peperiksaan akan berlangsung tapi jangan putus asa, terus mencuba menjawab contoh-contoh soalan yang lepas ataupun bertanya kepada guru, membuat perbincangan dengan rakan, teruskan usaha supaya pada masa peperiksaan saya doakan murid-murid semua diberi kelancaran dan kemudahan untuk menjawab soalan. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan kejayaan bagi para murid-murid yang akan menduduki SPM pada tahun ini.
Didik TV KPM